Nombor 5 pun tak boleh buat lagi. So Mama Z akan lompat ke sini sehingga Mama Z akan skip dulu 1.4. Okay. So kalau tak boleh masa Mama buat nanti, just tanya sebab Mama akan kira di sebelah sini. Okay. Ready Bismillahirrahmanirrahim. So Mama nak ajar tajuk 1 dan apa yang Mama Z bincang di sini merupakan soalan pasya sebelum ni 10 tahun lepas. Okay. Soalan 10 tahun lepas, 12 tahun yang lalu gitulah. Ada 13 tahun yang lalu, ada banyak. Okey, apabila kita nak buat differentiation yang melibatkan eksponen, dia ada rumus khas iaitu yang pertama, kita kena salin semula soalan. Step yang kedua, kita kena darab differentiation power respect to ikut soalan sama ada X ataupun sama ada Y bergantung kepada soalan. Petua ni kena ingat. Salin semula soalan, darab differentiate power respect to X ataupun Y. Jadi Mama Z sekarang nak buat yang warna biru dulu ni. Okey, warna biru Mama Z nak buat del F del X dulu, yang square belum lagi. Okey, so bila nak buat del F del X sama dengan, okey, kemudian Mama Z tengok yang kuning, salin semula soalan sebiji sebijon, darab differentiate power respect to X. Mama Z nak tengok X saja. Okey, cuba awak differentiate X dapat berapa? Difference X dapat 1. Jadi del F del X awak dapat E kuasa X tambah 2Y. Yang Mama Z sedang terang sekarang di bawah tajuk 1.1. Okey, kemudian Mama Z nak terang pula yang ada 2 kat sini ni. 2 maksudnya Mama Z kena sambung soal jawapan tadi. Okey, sambung jawapan tadi. Del 2F over del X2. Mama Z kena sambung. Ulang pantun yang sama. Salin semula soalan sebiji sebijon. Darab dengan differentiate power respect to X. Jadi Mama Z dapat benda yang sama. Sebab darab dengan 1. Okey, so selesai yang ini. Semasa di sini tajuk 1.1, semasa di sini adalah tajuk 1.2 kerana Mama Z buat second order. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada soalan? Tak ada Mama. Tak ada. Kalau tak ada, Mama Z teruskan untuk Y pula. Okey, untuk Y pula Mama Z ada del F del Y sama dengan salin semula soalan sebiji sebijon, tapi kali ni Mama Z nak differentiate respect to Y. Mama Z tengok yang ini, jadi darab dengan 2. Jadi bila kita ringkaskan, dia jadi 2E kuasa X tambah 2Y. Iaitu baru del F del Y. Mama Z sambung del 2F del Y2 sama dengan salin semula soalan sebiji sebijon. Darab differentiate power respect to Y. Mama Z dapat sini 2. Jadi hasil yang ini adalah 4E kuasa X tambah 2Y. Ni jawapan yang pertama, subtopik 1.1. Jawapan yang kedua, subtopik 1.2. Jadi apa soalan tanya? So Mama Z kena ambil semula soalan ni sebab kita nak buat soalan pembuktian. Okay, ni soalan kita. So Mama Z
nak tahu jawapan warna biru dulu. Okey, apakah jawapan warna biru? Okey, jawapan biru ialah E kuasa X tambah 2Y. Ini jawapan biru. Kemudian sekarang Mama Z nak cari jawapan yang kuning. Ini jawapan yang kuning. Tambah 4E kuasa X tambah 2Y. Jadi bila Mama Z combine, dia akan jadi 5E kuasa X tambah 2Y. Okay. Bila kita perhatikan kepada soalan, kita dapati, Mama Z minta maaf, ada orang potong rumput pula kat sini ni, tak tahu nak lari mana dah. Kalau Mama Z nak balik rumah, take time pula nak balik, nak buka pagar. Jadi Mama Z duduk sini, bunyi mesin rumput, tak kisah dah. Boleh? Tak ada nak lari dah. Tak dengar mana pun Mama. Oh tak dengar, saya lah ni yang serabut lah dengar. Mesin rumput. Okey, tak apa. Kalau pelajar tak dengar tak apa. Okey, yang warna purple ni sama dengan warna purple ni. Jadi Mama Z boleh gantilah sama dengan 5 F X Y. Dan itulah yang soalan suruh kita buktikan. Maka kesimpulan kat kita buat 3 titik ni, therefore shown. Sebab soalan kata dia bagi ini, buktikan, tunjukkan ini. Dan Mama Z dah berjaya buktikan. Itulah dia bagaimana kita nak menjawab soalan nombor 1. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau nak bertanya. Okey, Mama Z buka pada soalan. Ada soalan tak? Tak ada Mama. Okey, tak ada. Kita teruskan soalan yang kedua. Tak boleh terus sebab pelajar tak belajar lagi. Okey, Mama Z highlight apa yang pelajar tak belajar ni. Pelajar tak belajar lagi Lagrange. Itu tajuk 1.4. Okey, Mama Z teruskan lagi. Okey. Sebab awak kelas terakhir dah. Jadi Mama Z guna yang kelas awak ni last guna slide ni. Okey, Mama Z nak buat soalan nombor 4. Okey, tak faham tanya jangan malu sebab awak cuma 16 orang je dalam ni. Jangan malu-malu lagi tau. Result dapat comel tak boleh malu, pelajar kena yakin. Okey, dia tanya find and determine maximum or minimum. Okay, or dia guna perkataan or tu, or saddle point. Okay, pensyarah kita mengeluh lah semua kan sebab yalah line tak ada ni penat bergegas ke situ. Saya boleh bayang pelajar ada masalah line macam mana kan. Saya faham. Saya bersimpati kerana saya pun mengalami juga. Okey. Maximum atau minimum atau saddle point. Jawapan kita hanya ada satu je sebab tu dia guna perkataan or. Kalau dia guna and, jawapan kita akan ada 2. Itu cara pembuat soalan. Gunakan kata kunci. Setiap kali buat soalan mesti ada kata kunci. Okey. Yang pertama selesai, iaitu dia nak suruh kita cari stationary point. Yang kedua, dia suruh kita uji menggunakan second derivative test. Dia suruh by using second derivative test, nama lainnya ialah D-test. Pernah dengar tak Medana sebut D-test? Ingat balik Medana kan ajar. Dia ajar D-test. Okay, so Mama Z cadang, kita cuba ringkaskan jalan kerja supaya kita tak tertinggal. Jadi Mama Z buat awal-awal. Mula-mula Mama Z buat fx.
Lepas tu Mama Z buat FY. Dalam D-test ni, Mama Z akan buat FXX, FYY, FXY. Tu dalam kotak ni. Mama Z letak di bawah tajuk D-test. Kita bukan nak buat terus, kita nak guna nanti. Okey. Yang pertama ikut warna dah. Ikut warna Mama Z mengajar ni. Okey. Cuba buat yang tu dulu, yang biru tu respect to X. Dapat berapa? Respect to X. Boleh ke tak? Ke tak faham soalan Mama Z? Boleh ke tak ni? Sudah. Diam Mama Z tak tahu nak ajar macam mana. Tunjuk mama. Okey, sekarang tahu tak differentiate XY tu dapat apa? Dapat berapa? Dapat Y, Mak. Dapat Y. Okey, differentiate negative X kuasa 2? Negatif 2. Negatif 2X. Bila Mama Z differentiate hot ni, dia tak ada X. Jadi dia jadi kosong. Bila Mama Z differentiate hot ni, dia tak ada X. Dia jadi kosong. Hot ni pun jadi kosong. Okey. Hot ni jadi berapa? Negatif 3. Negatif 3. Lepas siap, samakan dengan kosong. Baik. Okey. Sekali lagi, yang mana ada masalah ni bagi tahu dah. Sebab dia ada cara nak tolong pelajar, tapi pelajar tak bagi tahu, tak tahulah nak tolong macam mana. Okey, Mama Z buat ni pula. Cuba differentiate hot ni respect to Y. X. X. Differentiate hot ni respect to Y. Kosong. Kosong. Differentiate hot ni respect to Y. Negatif 2. Negatif 2Y. Okey, differentiate hot ni respect to Y. Kosong. Kosong. Okey, differentiate hot ni respect to Y. Negatif 3. Negatif 3. Siap tu samakan dia dengan kosong. Okey, sekarang mata pelajar kena berada di sini. Sekarang mata pelajar berada di situ dah. Cuba pelajar differentiate lagi sekali respect to X. Buat lagi sekali respect to X. Negatif 2, Mak. Negatif 2. Hak ni pula. Buat lagi sekali respect to Y. Negatif 2. Okey. Sekarang ni yang mana dia tak tahu nak jawab tu maksudnya dia tak faham tau. Tak faham jadi kena tanya. Okey, sekarang Mama Z berada di sini. Sebab Mama Z dah ada FX. Okey, awak tengok anak panah tu, cuba awak buat lagi sekali tapi kali ni nak respect to Y. Dapat berapa? Yang ni jadi kosong, yang ni jadi kosong, yang Y tu jadi berapa? 1. 1. Okey, Mama Z buka kepada soalan dulu sementara kita tak sampai jauh lagi ni. Kat mana hak tak boleh? Mama, buat saat ni Mama. Kena. Kena? Hot Y dapat 1. Okey. Apabila awak tengok hak ni, ini adalah jawapan sebelum ni iaitu FX. Selepas Mama Z buat FX, Mama Z nak buat lagi sekali. Tapi kali ni Mama Z nak tengok Y pula. Jadi bila Mama Z tengok Y ni, Mama Z differentiate dapat 1. Bila differentiate hot ni, tak ada Y situ jadi dapat 0. Bila differentiate hot ni, tak ada Y situ, Mama Z dapat 0.
1 tolak kosong. Sebab itulah dapat jawapannya 1. Baik ke tak? Baik. Boleh? Sungguh ni, Mama Zat nak teruskan ni kalau boleh? Boleh. Okey, Boleh, Mak. sekarang Mama Zat nak susun jawapan. Bermaksud equation ni adalah persamaan 1, ni adalah persamaan 2. Jadi Mama Z susun huruf X, Boleh huruf Mama. X, huruf Y, nombor. Mama Z susun. Jadi Mama Z susun negatif 2X, positif Y, nombor Mama Z tohok belah kanan tu. Ni persamaan 1 hak baru. Lepas tu Mama Z ada X tolak 2Y. Mama Z bawa negatif 3 pergi kanan jadi positif 3. Ni persamaan yang kedua. Dan Mama Z ready untuk guna kalkulator. Pelajar jangan guna tangan, guna kalkulator. Okey, so tadi tak ingat ambil kalkulator bentar dah. Sebentar. Sebenarnya hari ni 3 kali ngajar dah, 3 kelas dah. Kira mahir dah lah. Tanya awak ni kelas yang ketiga dah. Kira bijak dah Mama Z. Gitu. Okey, Mama Z nak guna kalkulator. So, kita akan masuk tu. Ada dah jawapan. Negatif 2 sama dengan ni. Negatif 2 sama dengan 1 sama dengan 3 sama dengan 1 sama dengan negatif 2 sama dengan 3 sama dengan. Okey, tekan untuk dapat jawapan tekan sama dengan. So kita dapat X sama dengan negatif 3, Y sama negatif 3. So kita tulis jawapan sini. X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 3. Kita guna kalkulator saja. Okey, kita guna kalkulator saja, tak perlu nak buat simatinnya susah-susah macam SPM, tak perlu. Okey. Jadi titik yang kita dapat ni, titik ni kita panggil stationary point. Stationary point. Sebab ada satu saja is negative 3, negative 3. Okey, kemudian dalam awak punya WhatsApp group. Okey, WhatsApp group awak. Mana WhatsApp group? Okey, sekejap Mama Z ambil WhatsApp group awak. Setakat awak tak tengok Oh, slow pula line dia. Okey, awak ambil peta minda tu. Okey, awak ambil peta minda Sebab Mama Z tak nak buka lagi. Okey, kita ambil peta minda. Sebab traffic light kita ada 3 warna. Okay, awak perhatikan traffic light awak tu ada 3 warna. Okay, so untuk traffic light tu Mama Z kena buat ujian D. Okay, Mama Z sekarang nak buat D test. Okay, nak buat D test. Rumus D test diberi dalam exam. Jadi pelajar kena rujuk. Jadi D X, Y sama dengan F, X, X darab dengan F, Y, Y di mana nilai-nilai ni dah ada dalam kotak. Tolak dengan F, X, Y kuasa 2. Okey. Jadi kita kena ganti nilai. Ni rumus yang diberi. Ni diberi. Okey, so Mama Z ganti D, X kita negatif 3, Y kita negatif 3 sama dengan, okey, nilai F, X kita ialah negatif 2. Tengok dalam kotak. F, Y kita negatif 2 tolak dengan 1 kuasa 2.
Dan awak dapati awak 4 tolak 1, awak dapati nilainya ialah 3 dan 3 ni lebih besar dari 0. Jadi cuba awak tengok dekat traffic light tu, Mama Z buat warna apa? Mama Z buat warna apa kat situ? Merah. Warna merah. Warna merah. Okey. Bila besar pada 0 warna merah, kerana dekat situ kita masih ragu-ragu sama ada maksimum ataupun minimum. Awak kena tengok betul-betul dekat traffic light tu. Lepas maksimum minimum, pelajar kena sambung lagi dalam kerja. Pelajar kena rujuk nilai fxx. Berapa nilai awak tadi? Negatif 2. Dan negatif 2 ini adalah kurang dari 0. Jadi bila dia kurang, dia sebenarnya akan sedih. Dia kurang, dia akan sedih. Inilah dia gambaran graf kita nanti. Dia sedih. Dia sedih. Bila dia sedih, dia menampakkan titiknya adalah titik maksimum. Jadi kesimpulan kita tadi, stationary point kita ni berjenis maximum point. Jadi kita buat kesimpulan. Kesimpulan kita -3 is a maximum point. Ini jawapan yang terakhir. Okey, so Mama Z kecilkan ni. Mama Z nak bagi peluang pelajar tanya soalan. Yang mana yang pelajar tak boleh? Dekat mana tak boleh? Mama nak tanya. Okey. Nak tengok titik maksimum minimum tu, dia rujuk fx je lah. Dia kena rujuk hot ni. Tu je. Yang tanda yang pertama, traffic light tu sebab nak bagi pelajar 3 pilihan. Merah, kesimpulannya max min. Kuning, kesimpulannya saddle point. Hijau, kesimpulannya test field. Jadi dekat warna merah tu, nanti bila exam awak buat je macam Mama buat tu warna merah tu. Sebab tu KMKT je yang tahu. Dan yang tahu pula Mama Z saja. Sebab Mama Z buat inovasi tu. Jadi Mama Z nak dia keluar kata kunci kat sini max min. Sebab benda ni dengan benda ni hampir sama kan cara nulis. Jadi Mama Z kena buat benda berbeza. Iaitu yang pertama kata kuncinya ialah traffic light. Yang kedua kata kuncinya lukisan emoji. Supaya pelajar dapat detect benda tu tak habis lagi dekat traffic light merah. Seandainya awak kira, kan, awak buat seandainya, awak buat di test, awak kira, contoh awak kira, awak dapat -7. Bermaksud traffic light awak kat situ berwarna, warna apa? Kat sini berwarna kuning. Betul? Kalau berwarna kuning, cuba awak tengok dekat peta minda tu, apa kesimpulan dia? Saddle point. Terus dia bagi kesimpulan saddle point. Macam tu. Sama juga kalau sama dengan kosong, dia terus test field. Yang berbeza sedikit untuk traffic light warna merah. Sebab itu kata kunci Mama Z, dalam peta minda tu Mama Z baru buat tahun ni, inovasi ni. Sebab bila pelajar keliru, Mama Z kena buat inovasi lah supaya dia ada, macam dia ada benda tempat yang nak stop. Contoh Mama Z bagi. Ini Pak Gad KMKT. Kan? Ni gate dia. Masa awak nak daftar, ingat tak awak daftar?
Awak daftar, mula-mula awak kena sini kan? Checkpoint yang pertama, awak kena scan awak punya, apa nama tu? Kad pelajar. Betul tak? Ya, betul mah. Lepas tu kereta ayah awak straight. Corner sini sikit, corner sini pula. Lepas tu checkpoint dia yang kedua sini. Walaupun kemahnya bentuk sama, tapi fungsinya berbeza. Fungsi pertama, nak masukkan data kehadiran pelajar ke matrik. Checkpoint yang kedua, walaupun kemah sama, adalah untuk cek COVID. Jadi sama dengan matematik. Checkpoint yang pertama ni adalah untuk tahu dia tu maksimum minimum, saddle point ataupun test fail. Checkpoint yang kedua ni nak tentukan sama ada max atau min. 2 checkpoint. Situasinya. Okey, so macam mana soalan nombor 4? Ada lagi soalan? Kalau ada tanya, Mama sedia menjawab. Boleh ke tak? Mana rasa tak boleh? Terus terang, mana awak tak boleh? Mama dah agak tak apa memperkaya dah ni. Macam A2 T10, pagi pukul 8 tu ada kelas Pukul 8 hari ni awak ada kelas ke? Tak ada Mama. Pukul 9 ada. Tak, Mama. Oh tak ada Mama. Tak ada rupanya. Tak apalah, kok nanti lain kali awak nak pakai baju ke kan? Tak apalah, tak payah combine lah, tak apa. Okey, selesai dah. Nombor 4 selesai. Nombor 5. Nombor 5, cuba awak tengok ada perkataan Lagrange ni. Ada Lagrange. Mama Z tak boleh ajar lagi. Nak ajar tapi tunggu dulu, biar apa habis awak comel dulu. Okey, nombor 6. Nombor 6 Mama Z tak dekat-dekat Okey, ada perkataan Lagrange. Nombor 7. Nombor 7. Ada tak perkataan Lagrange? Ada je apa? Perkataan Lagrange. Tak ada deh. Tak ada. Okey, tak ada. Perkataan Lagrange bermaksud Mama Z akan kira dia seperti tajuk 1.3. Okey, so Mama Z dah bincang tadi, mula-mula kita nak cari stationary point. Jadi Mama Z kena cari CX. Kemudian Mama Z kena cari CY. Kemudian Mama sediakan bahan untuk D-test. Dalam D-test nanti Mama Z akan cari CXX, CYY dan juga CXY. Tu nanti Mama Z akan cari. Mama, bapa kena cari CX? Sebab soalan kita C. Soalan nombor 4 tadi, soalan kita F. Sebab tu semuanya tentang F. Bagus juga soalan. Kalau tidak orang lain debat, apa tiba-tiba nasib baik ada orang tanya. Boleh? Boleh kan menjawab ke soalan? Okey, kita try lagi sekali Lagi sekali Mama nak buat CX dulu. Dapat berapa CX? Ada sama-sama. Sebab awak bukan tengok saja ni Mama nulis, awak kena nulis juga benda ni. Sebab ni tutur. Awak dapat 2X. Okey tak?
Betul. 2x Kod ni cos yang Tambah nombor Y, Mak. yang kedua tu X. kosong tambah dengan Y tolak dengan 20 samakan dengan kosong. Kalau awak sambung sikit lagi, 2x tambah y sama dengan 20. Persamaan 1. Okey. Ni pula, cy pula sama dengan 2y tambah dengan x tolak 25 sama dengan kosong. X tambah dengan 2y sama dengan 25 persamaan 2. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau ada yang nak bertanya. Okey, Mama Z tukar nombor 2, Mama Z buat bawah ni supaya kita boleh jimatkan masa. Macam tu. Okey. Ada soalan boleh tanya? Jangan malu. Okey, kat mana tak boleh? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Mama Z akan gunakan kalkulator lah. Okey. So, nilai kita tu adalah 2 sama dengan 1 sama dengan 20 sama dengan. Persamaan warna hijau. 1 sama dengan 2 sama dengan 25 sama dengan. Mama Z dapat X 5, Y 10. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Mama Z boleh buat kesimpulan. Station. A point is 510. Boleh? Sama je dengan nombor 7 tadi, sama. Okey, sekarang ni Mama nak tahu jenisnya pula. Okey, Mama Z tengok persamaan 1 yang warna kuning sekarang ni. Tengok yang itu. Mama Z nak tulis jawapannya untuk CXX. Awak akan dapat jawapan berapa? Warna kuning dulu. Warna kuning ni dulu. CXX. Awak dapat 2. Okey, sekarang awak tengok warna hijau ni pula. Warna hijau ni pula dapat berapa? CYY. 2. Okey, sekarang awak tengok warna kuning. Awak buat respect to Y pula. Warna kuning, buat Y pula dapat 1. Okey, untuk nombor 7, Mama Z tak tulis rumus dah lah. Okey, tak tulis rumus dah lah. Rumus Mama Z bagi tahu diberi. Jadi Mama Z terus buat D. Nilai X dia ialah 5. Nilai Y dia ialah 10 sama dengan. Mama Z akan rujuk nilai dalam kotak ni sama dengan 2 darab 2 tolak 1 kuasa 2. Sama dengan 4 tolak 1, 3. Di mana 3 lebih besar daripada 0. Apakah warna traffic light kita? Merah. Warna merah. Okay, traffic light kita warna merah sekarang bermaksud kita masih berada pada zon maksimum ataupun minimum. Dan bila ada 2 lagi tak pasti tu kita kena buat ujian lagi sekali. Sebab itu kita tengok ujian COVID ke ujian kehamilan ke dia mesti nak double line. Double line sebab dalam matematik kita akan buat ujian yang kedua, peringkat kedua, double X. F, X, X, double X. Matematik ni ilmu kepada sains. Okey, kalau Mama tengok tadi nilainya ialah 2, di mana 2 ni adalah besar dari 0.
Jadi dia ni sekarang senyum ke masam? Dia besar pada kosong. Dia senyum ke masam? Senyum. Dia akan tersenyum. Bila dia tersenyum, terselah bahawa dia sedang mendapatkan nilai yang minimum. Jadi kita tahu bahawa 5/10 ni is a minimum point. Kita tahu dia adalah minimum. Dan kita patah balik kepada soalan sebab kita menjawab matematik, kita sedang menjawab soalan pula. Soalan tanya, how many inspection of X and Y? Jadi Mama Z kena jawab kat sini. Dekat sini Mama Z buat gana nak eja. Kita buat yang baru therefore 5 inspections of X, 10 inspections of Y. Tu Mama Z jawab how many. Seterusnya soalan ditambah dengan perkataan hence. Dia nak Mama cari minimum cost. Jadi Mama Z terpaksa salin soalan. Letak kat bawah. Okay. So dia nak cari minimum cost, maka Mama akan salin ni. C, nilai X ganti dengan 5, nilai Y ganti dengan 10. Okay, 10 sama dengan 5 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 X darab Y tolak 20X tolak 25Y tambah 1500. Mama Z salin rumus tu. Kemudian Mama Z ganti tempat X dengan 5. Oh, tak ingat dah siapa X. Okay, tak ingat tidak? Mama Z ganti X dengan 5. Sini ada X, sini ada X. Kemudian Mama Z ganti dengan Y pula. Y 10 kuasa 2. 5 darab 10. 25 darab 10. Mama Z kena ganti dalam soalan. Okay. Lepas selesai, Mama Z tak masuk dalam kalkulator lagi. Okay. Ni Mama Z nak masukkan dalam kalkulator ni. Okay, masukkan dalam kalkulator supaya kita tak buat careless mistake. Okay, kita tak buat careless mistake. Jadi siapa yang selalu tak suka guna kalkulator, kena guna juga Mama Z nasihatkan. Okay, Mama Z masukkan. Alpha X kuasa 2 tambah Alpha SD kuasa 2 tambah Alpha tutup kurungan Alpha SD tolak 20 Alpha tutup kurungan tolak 25 Alpha SD tambah 1500. Button calculate. Okey, nilai X dia berapa? 5. 5 sama dengan nilai Y 10. 10 sama dengan. Kita dapat jawapannya 1325. Tulis dulu kat sini 1325. Kemudian soalan tanya, kena tengok balik minimum cost. Jadi pelajar buat dalam kurungan. Okay, buat dalam kurungan RM RM1,325. Barulah dapat markah penuh. Okay, so Mama Z barulah boleh delete ni. Tadi tak boleh delete, nak rujuk. Okay, so sekarang soalan nombor 7.
Masih lagi Mama Z guna checkpoint dia dekat traffic light, dia dapat warna merah. Buat checkpoint lagi sekali, dia dapat bentuk yang senyum. Dan nilai minimum cost ialah 1325 kena ada RM sebab soalan cerita tentang cost. Okey. Mama Z buka kepada soalan. Tak ada Mama. Tak ada. Yang ni kena tulis atas kertas test pad Test pad nanti Mama Z nak tanda. Okey, kita teruskan. Okey, Mama nak buat nombor 8. Nombor 8. Ready? Ready? Ready Okey, nombor 8. Penat juga ulang 3 kali, dalam sehari 3 kali mengajar benda sama dah. Jadi kita rasa mengajar dah tapi pelajar tak faham lagi, rupanya pelajar lain dah. Itulah dia punya constraint. Yang lepas kita belajar serentak. Sekali ajar je 4 kelas. Yang kali ni 4 kali ajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita guna huruf F. Okey, kita guna huruf F. Tiba-tiba tadi nombor 7 dia keluar huruf C. Dan bila kita buat nombor 8 dia keluar huruf V. Jadi kita kena ready. Soalan exam boleh buat daripada huruf A sampai huruf Z. Ikut suka pembuat soalan. Tapi golek dia fungsi huruf F. Cost huruf C. Revenue huruf R. Itu golek dia. Tapi seandainya pensyarah yang buat soalan tu nak huruf V, kita tak boleh marah dia. Kita tak boleh marah dia kerana dia masih lagi betul. Okey, nombor 8 kena panjang sikit dah. Tapi kena kuat semangat lah. Tajuk ni kena kuat semangat. Apabila kita buat tentang loan, tentang loan, dia ada rumus diberikan. Yang pertama, ada rumus dah. Pelajar kena 1 per isi perut. Step nombor 2 ialah pelajar kena darab. Pelajar kena darab differentiate isi perut respect to X ataupun respect to Y. Okey, ready Bismillahirrahmanirrahim. Harap memudahkan pelajar lah. Okey, Mama nak buat del V del X dapat berapa? Step pertama. Step pertama dia. Boleh ke tak? Ke saya terputus? Saya putus ke tak ni? Ada mah. Ada, betul lah. Takut putus. Okey, dia akan jadi 1 per isi perut dia hot ni. 1 per isi perut. Okey. Darab dengan differentiate isi perut respect to X. Jadi Mama Z cuma kena differentiate hok ada warna merah tu. Differentiate respect to X. Mama Z dapat 2X. Jadi jawapan kita kat sini ialah alik atas 2X, alik bawah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, Mama Z buka kepada soalan dulu. Okey, Mama Z buka pada soalan dulu. Okey ke? Okey. Okey Mama. Tengok kita terang lagi sekali. Mama Z sekarang nak buat del V del Y.
sama dengan 1 per isi perut darab differentiate isi perut respect to Y. Jadi Mama dapat 2Y. Jadi jawapan di sini ialah 2Y per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Mama Z baru buat first order. Soalan nak second order. Jadi Mama Z kena buat sekali lagi. Nah, boleh ke tak? Boleh lah. Okey. Boleh. So Mama Z nak buat yang warna biru ni dulu Yang warna biru dulu. Mama Z akan buka akaun tunai Catwood. Okey, nilai U ialah 2X. Nilai V adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, Mama Z nak teruskan, buat lagi sekali respect to X. So kat sini dia jadi UX sama dengan 2 VX sama dengan 2X. Mama Z ambil nilai ni, cross dengan hot ni, tulis bawah ni. Mama Z akan dapat Mama Z akan dapat 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Mama Z ambil yang belah sini pula. Darab dengan hot ni, tulis bawah ni. Mama Z dapat 4X kuasa 2. Oleh kerana Mama Z guna petua hasil bahagi, dia ada rumus dia pada muka surat depan soalan exam nanti. So kita akan dapat del 2V del X square sama dengan 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Operasinya memang tolak 4X kuasa 2 dan Mama Z kena perkan dengan V kuasa 2 dan V kita ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ini nilai V kita dan rumus kata kena kuasa 2. Okey, bila Mama Z permudahkan yang X kuasa 2 tu, dia akan jadi sama dengan 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 per dengan, ini per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Ini adalah jawapan warna biru. Ini jawapan warna biru. Kalau Mama Z nak buat warna kuning sekarang, nak buat lagi sekali, Mama Z kena buka akaun tunai satu lagi di sini. Akaun tunai lagi satu. Kalau tak boleh bagi tahu di mana nak kena guna lagi petua hasil bahagi. U sama dengan 2Y sebab kita rujuk yang kuning ni. Yang ini rujuk yang biru. V sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. U kali ni respect to Y. Mama Z dapat 2. V respect to Y. Mama Z dapat 2Y. Jadi bila Mama Z cross, tak payah ni. Bila cross, pelajar cross sini, tulis bawah ni, pelajar dapat 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Hak ni dapat 4Y kuasa 2. Okey, nilai yang kita dapat
Okay, nilai yang awak dapat ni, okay, bukan lagi jawapan. Awak kena masukkan dulu dalam rumus. Okay, rumus kata del 2v del y squared sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2. Operasinya memang tolak. Okay, operasinya memang tolak. 4y kuasa 2 per dengan, okay, per dengan nilai v kuasa 2. Oh. Okey, sekejap dia saya tertekan tu. Per dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 kuasa 2. Okey, kalau kita pemudahkan dapat apa? 2 X kuasa 2. tolak deh. Tolak 2Y kuasa 2. Per dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 kuasa 2. Okey, kita dah selesaikan yang biru dan kuning dan Mama Z akan copy soalan dahulu. Okey, Mama Z copy soalan sebab nak tahu soalan tanya apa sebenarnya. Okey, soalan tanya, dia suruh kita totalkan jawapan yang biru tadi dengan yang kuning ni, dia suruh kita tambah. Dia suruh kita tambah. Masa nak tambah tu, Mama Z tengok, kita kena tengok supaya jalan kerja kita jadi pendek. Yang bawah ni dengan yang bawah ni sama. Jadi Mama Z tulis sekali je. Okay, nak jawab yang ini Jadi nak jawab yang itu dia akan jadi 2y kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 warna biru. Okey, warna kuning tambah 2x kuasa 2 tolak 2y kuasa 2. Sebab hak ni sama, Mama Z tulis sekali je. Okey, sebab dia sama, x kuasa 2 tambah y kuasa 2 kuasa 2. Dan cuba awak perhatikan nilai yang di atas. Ada lagi tak baki? 2y ni habis. Okay. 2x kuasa 2 ni dengan hak ni habis. Ada berapa lagi baki kat atas? Kosong, betul? Betul, Mak. Kosong. Jadi kosong bahagi apa-apa pun, awak akan dapat jawapannya adalah kosong. Jadi jawapan nombor 8 ialah kosong. Okey, untuk pelajar A2T10, kalau Mama Z rujuk jawapan akhir ada di sini. Okey, ni dengan kelas lain tadi. Ni kelas lain. So dengan kelas A2T10, kita dah show yang ini. Kemudian kita dah jawab negative 3 is a maximum point. Lepas tu tadi kita kira X sama dengan 5, Y sama dengan 10, 1325. Dan nombor 8 kita, dia kata shown ke nombor 8? Shown ke calculate nombor 8? Calculate. Okay, so nombor 8 betulkan jawapan dia. Jawapannya ialah kosong. Okay, betulkan jawapan nombor 8. Okay. Mana dah? Sekejap cuba tengok tu, siapa nama kat atas tu? Tu. Sekejap takut ada benda-benda penting. Okay, so selesai nombor 8. Okay, nombor 8 tadi jawapannya bukannya shown, jawapannya tanya calculate. So Mama Z dah betulkan jawapannya adalah, dia punya answer is 0.
Okey, selesai nombor 8. Nombor 9. Ready? Kita ada masa ataupun nak rehat sekejap? Nak rehat tengah-tengah ataupun nak rehat ujung? Jom. Ujung. Okey. Mama Z nak tengok ni tahu jawapan ni. Jangan duduk Mama Z seorang je kira. 4 kali kira dah. Pelajar kena buat. Okey, nombor 9. Determine the stationary point. Stationary points. Perhatikan ada huruf S di sini. Maksudnya soalan kita lagi mencabar sebab dia ada lebih pada satu titik. Kemudian soalan minta kita tentukan jenisnya. Jenisnya macam mana? Adakah dia tu maksimum? Adakah dia tu minimum? Adakah dia tu saddle point? Adakah dia test field? Tu maksud types tu. Tadi dia dah bagi dah clue max min, tapi yang ini clue-nya ialah types. Okey, seperti biasa sebab Mama Z belum masuk tajuk Lagrange. Seperti biasa, Mama Z akan guna huruf F di sini sebab soalan kita adalah F. Fx sama dengan, macam teka apa Fx? Macam teka. Fx. Ni 3x kuasa 2. X kuasa 2 tolak 6 negatif 6x tambah 2y. 2y. Samakan dengan kosong. Ni persamaan 1. Okey. Mama Z boleh juga kalau nak tulis ke bawah, tak ada masalah. Mama Z tunjuk macam-macam cara nak nulis ni. Fy pula. Okey, Fy sama dengan ni jadi kosong. Ni jadi kosong. 2x 2x tolak 2y. tolak 2y. Samakan dengan kosong. Semasa Mama Z nak buat D-test, okay, D-test, Mama Z sambung Fxx sama dengan, okay, awak tengok nombor 1 tu. Kalau awak sambung lagi jadi berapa? Enam X tolak 6. Jangan kecil lah. Okey, cuba awak sambung yang nombor 2 tu. Fyy sama dengan? Cuba sambung. Negatif 2. Negatif 2. Satu lagi. Fx, buat lagi sekali respect to y. Dapat berapa? Jawapan nombor 1 ni. Tapi buat lagi sekali not respect to y. Dapat berapa? 2. Dapat 2. Tu kita simpan dalam kotak. Nanti nak guna. Okey. So yang ini persamaan nombor 2. Okey. Kita nak buat simultaneous equation dah. Kita nak buat simultaneous equation. Tengok betul-betul Mama Z bagi idea sebab ini soalan exam, dia akan boleh berputar soalan yang sama. 2x sama dengan 2y. Setuju tak? Setuju lah. Setuju. Lepas tu 2y ni Mama sumbat dalam ni. Boleh juga gitu. Jadi kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 2x sama dengan kosong. Ada soalan situ? Hot biru atas tak ada. Mama dah ganti dengan 2y tu tak ada dah. Ada soalan tak situ?
Ada soalan ke? Ni Mama Z ganti situ. Tempat 2Y tu Mama Z tukar jadi 2X. Okey, bagi ada situ. Kemudian Mama Z ringkaskan hak ni 3X kuasa 2 tolak 4X sama dengan kosong. Mama Z boleh faktorkan X, tinggal lagi 3X tolak 4 sama dengan kosong. Nilai X kita yang pertama, hak ni X sama dengan kosong. Hak ni X sama dengan 4/3. Okey, ada soalan tak situ? Ada Pak. Tak ada. Okey, kita perhatikan sini sekejap kita perhatikan sini. Kalau Mama Z buat 2X sama dengan 2Y, boleh tak Mama Z buat kesimpulan maka X sama dengan Y? Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi kesimpulan kita, apabila nilai X kita ni kosong, titik kita akan jadi nilai X kosong, nilai Y pun kosong. And kalau nilai X kita 4/3, nilai Y kita pun adalah 4/3. Sebab itu Mama Z kata kita akan dapat lebih dari satu titik. Kerana kata kunci tadi ialah points dan kita memang ada 2 titik. Okey, jelas ke? Okey, pelajar boleh tengok jawapan akhir kalau ikut Mama Z tersalah. Okey, jawapan akhir kita tadi. Okey, kita buat nombor 9. So, titik kita tadi 0, 0, 4/3, 4/3. Ingat satu nanti maksimum, satu saddle point ingat Okey. Kita nak uji titik. Bila nak uji titik, nak uji titik maksudnya Mama Z kena guna d-test. Okey, Mama Z nak guna d-test. Okey, hati-hati d-test ni. Okey, Mama Z nak check titik pertama. Okey, titik yang pertama. D-test untuk titik 0, 0 sama dengan apakah nilai fxx kalau Mama Z ganti dengan 0? Kalau Mama Z ganti dengan nilai x sama dengan 0. Okey, dapat berapa? Negatif 6. Hak bawah ni negatif 2 juga. Hak ni 2. Kalau Mama ganti X dengan berapa tadi? 4/3, dapat berapa? Kalau Mama ganti dengan 4/3, kita kira selalu sini. Hak ni dapat berapa? 6 darab 4/3. Sama dengan tolak dengan 6. Dapat 2 dah. Ni dapat 2. Yang ini sama negatif 2. Yang ini pun sama dapat 2. Faham tak Mama Z buat apa ni? Faham lah. Sebabnya dalam ni ada huruf X lagi. Mama kena gantilah ikut X semasa. X kosong dengan X ni. Okey, Mama test titik kosong dulu. So nilai dia yang pertama negatif 6. Mama ambil ni. Negatif 6 darab dengan negatif 2 tolak 2 kuasa 2. Mama habiskan yang warna biru ni dulu. So 6 darab 2, 12. 12 tolak 4. Mama dapat, Tekan button sebab menulis di meja ni sakit pinggang pula rasa. Okey, sama dengan Mama dapat tadi berapa tadi? 12. Dapat 8 kan? 8 lebih besar dari 0. Okey, traffic light kita warna apa? Warna traffic light dulu.
Merah. 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 Warna merah, traffic light kita warna merah bermaksud kita masih ragu-ragu sama ada maksimum ataupun minimum. Kita teruskan tengok pada uji kaji yang kedua, FXX. Kita kira tadi dapat -6 kurang dari kosong, menunjukkan dia ini kurang, dia adalah sedih. Dia sedih dan bila kita tengok emoji kita menghasilkan titik maksimum. Jadi kesimpulan kita 0 is a maximum point. Tu baru Mama Z uji titik yang pertama. Okey, katakan Mama Z nak uji titik yang kedua, Mama Z tulis bawah ni. Okey, titik yang kedua D 4/3 4/3 sama dengan, awak baca ni dalam kotak tadi? 2 -2 2. 2 darab -2 tolak 2/2. Okey, udah pula tulis Okey, dapat berapa ni? Sama dengan -4, -4, Mama Z dapat -8. So Mama Z nak tanya, traffic light ni warna gapo? Warna gapo traffic light tu? Kuning. Kurang pada kosong, traffic light kita warna kuning. Okey, cuba tengok dekat peta minda, kalau warna kuning kesimpulannya apa? Center point. Saddle point. Jadi 4/3 is a saddle point. Gitu. Jadi checkpoint Mama Z baru guna tahun ni lah, sebab bila pelajar keliru memang kena buat lah. Checkpoint dia ada traffic light, ada emoji. Sebab SEM 2 memang banyak kerenah benda-benda macam ni lah. Test-test macam ni. Kita tak suka test macam ni tapi kita terpaksa buat. Awak dah belajar kalau dalam semasa awak tingkatan 1 dahulu, kalau kita belajar tajuk tentang gas, cikgu kita akan buat uji kaji yang ada tabung uji, dia letak satu gas dalam ni, kemudian dia akan guna kayu uji. Okey, kayu uji pula ada 2 jenis, sama ada berbara, katakan dia berbara, kayu uji ni berbara. Kalau kayu uji berbara tu menjadi menyala, kesimpulan gas yang terbebas ni gas apa? Oksigen. Oksigen. Kalau kita uji kayu ujinya menyala, menyala tiba-tiba bunyi pop. Tu gas apa? Gas hidrogen. Betul tak? Benda-benda ni awak nampak. Kerana setiap uji kaji yang awak buat ni dalam sains awak nampak dia punya kesan dalam matematik sebab dia nombor. Bila nombor awak tak boleh tak percaya je. Sebab itu Mama bagi contoh yang tadi tu, bila pelajar masuk kolej, checkpoint pertamanya dekat guard tu nak masukkan data kehadiran ke kolej. Bila pelajar masuk, automatik baru dia kena buat ujian COVID tu dekat checkpoint yang kedua. Checkpoint ketiga pelajar, ni lah pelajar paling minat ni, checkpoint last kali. Ni boleh masuk bilik. Tu checkpoint terakhir lah, kena buat kesimpulan pelajar berjaya masuk ke bilik dan pensyarah automatik tahu pelajar ni daftar masuk dan dia dah check COVID. Kami dah tahu dah pelajar memang akan buat proses ni. Mama, Dia memang nak tanya. selesai. Okey, boleh tanya?
Mana awak tak boleh? Jangan tanya gas hidrogen je. Dekat di test untuk point 4/3, 4/3 Mama. Okey. Kat mana tak boleh? Hak ni Mama ganti nilai fxx. Mama pun cari nilai dalam kotak tadi. Dalam kotak tadi. Nilainya 2. Kemudian hak ni Mama Z sedang buat F, Y, Y. Mama pun cari nilai dalam kotak tadi. Oh, negatif 2. Kemudian yang belakang ni nilai F, X, Y. Cari lagi sekali nilai atas tu. Cari. Oh, 2. Sebenarnya Mama mencari nilai di atas. Bila kira negatif 2 darab 2 tu negatif 4. Operasi di sini operasinya tolak. 2 kuasa 2 ni 4. Jadi negatif 4 dapat negatif 8 dan tandanya ialah kurang dari kosong. Menurut traffic light yang kita buat kata kunci tu, traffic light kita ada warna merah, ada warna kuning, lepas tu yang bawah sekali ada warna hijau tu. Mama Z buat dah, ini kalau besar dari kosong, ini kalau kurang dari kosong, ini kalau sama dengan kosong. Oleh kerana titik 4/3 ni kita uji dapat kurang, dapat kurang kat sini, terus Mama Z buat kesimpulan dia adalah saddle point. Kita tak boleh buat kesimpulannya dia titik maksimum. Kita tak boleh buat kesimpulan maksimum kerana masam. Sebab nilai di sini bukan lukisan emoji. Nilai di situ adalah traffic light warna kuning. Macam kat sini, nilai pertama yang kita uji adalah traffic light. Nilai ujian yang kedua baru emoji. Emoji hanya dilukis pada traffic light warna merah. Oleh kerana awak dapat tadi traffic light warna kuning, tidak ada lukisan emoji. Gitu kita buat inovasi dia. Boleh ajar? Ajar tanya deh. Boleh Mama? Boleh. Betul. Sebab share device tak apa. Attendance Mama Z tak buat lagi deh. Kalau ribut minggu pertama ni biasa kalau ribut nak selesaikan exam awak ni dulu. Besok Mama Z nak kena submit. Hari Khamis. Esok hari ke apa esok? Rabu deh. Hari pun tak ingat tu. Selesai dah nombor 9. Tarik nafas. Mama Z tak tipu dah tu soalan exam sebenar dah tu. Kita buat ni soalan exam sebenar dah. Okey, nombor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 10. Alah, orang buat soalan pun nyereka soalan. Mening pala-pala student. Macam pernah buat je ni nombor 10 ni. Mana kita buat Ni loan. Jawab tak? Nombor 8. Nombor 8. Tadi nombor 8 jawapannya yang Mama Z betulkan tadi mana? Nombor 8 jawapannya nombor 10 baru jawapannya shown. Silap situ. Nombor 8 jawapannya kosong. So saya nak bagi tahu deh. Soalan nombor 8 ditanya mana? Soalan nombor 8 ditanya semasa exam 2013. Soalan nombor 10 2014. Apa perasaan awak ni? Apa awak nak kata dekat soalan ni?
soalan ditanya adalah soalan yang sama, cuma diubah nilai belakang saja. Sama ni. Ni huruf V dia guna. Ni huruf F. Lepas ni tahun depan huruf G lah pula. Jadi kalau siapa tak buat soalan exam ni sangat rugi. Boleh ambil soalan internetnya. Tak payah ambil dalam internet ni. Banyak dah koleksi soalan. Okay, so Mama Z terang lagi sekali. Mungkin pelajar tak nampak tu. Kita kena husnuzon lah dekat pelajar, kalau tak kita penat. Kalau kita fikir teruk-teruk dekat pelajar kan penat di kita. Kita husnuzon, pelajar tak faham semua. Ni. Soalan nombor 10. Okey, penulisan dia buat FXX, FYY. Sama dengan hak tadi, cuma hak tadi guna del. Okey, hak tadi guna del. Sekejap saya rasa macam ada benda penting saja di situ tadi. Okey. Okey, saya sambung Okey, kalau awak rujuk jawapan tadi. Okey, kalau rujuk jawapan tadi. FXX awak tadi gapo dah? Hak warna biru, hak warna kuning tadi? Nombor 8 soalan nombor 8. Okey, awak rujuk. Rujuk number 8. Mama Z nak jawapan FXX dia. Apa dah? Apa dah saya tak ingat. Nombor 8 ni. Tu. Awak ingat dah? Ni. Ingat dah? 2Y kuasa 2. Tak boleh nak copy. 2Y kuasa 2. Sekejap. Awak salin ke tak benar ni? Salin, Ma. Salim lah. Nanti bagi tahu. Tak saya kena copy macam ni. Mana tadi? Ni. Tu je tu break. Okey, so saya tulis jawapan saya ambil jawapan tadi. Kita tak ulang dah. Jawapan ni ialah 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Itu FXX. FYY hak tadi adalah 2X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, Mama Z menggunakan nilai tadi. Okey, so sekarang ni sekarang ni Mama nak jawab soalan dia ni. Soalan dia kata nilai FXX perlu didarab dengan X kuasa 2. Okey. So maksudnya dia kata hak ni darab dengan X kuasa 2. Okey, cuba darab dapat berapa? Okey, sama dengan bila darab dapat 2 X kuasa 2 Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 4. Betul tak? Betul ke? Ya ke tak ni cepat? Betul, Kemudian nilai FYY ni, FYY dia suruh darab dengan hak ni semua ni dia suruh darab dengan Y kuasa 2. So Mama Z tambah dengan 2X kuasa 2 Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 4 per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Selesai. Kemudian dia suruh tolak pula. Tolak dengan 8X kuasa 2
Y kuasa 2 per dengan. Kalau perhatikan pernya sama je. Okey, jadi bila per dia sama, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 ni, Mama Z nak tulis sekali je. Nak tulis sekali je. Jadi Mama Z buat hak ni dulu. Hak ni tambah dengan hak ni. Jadi berapa? Jadi berapa tu? Ke saya putus dah? 4X kuasa 2, Y kuasa 2. Okey, so dia jadi 4. Tak habis lagi. Lepas dapat 4 tu, awak tolak pula dengan hak ni. Jadi berapa? Negatif 4X kuasa 2, Y kuasa 2. Negatif 4X kuasa 2, Y kuasa 2. Tolak dengan 2X kuasa 4, tolak dengan 2Y kuasa 4. Okey. Kita nak buat lagu mana ni sebab jawapan kita negatif 2. Okey, jawapan kita tu negatif 2 ni. Kita kena show jawapannya negatif 2. Maksudnya kita kena fikirkan macam mana yang biru ni Mama Z nak fakturkan sehingga jadi sama dengan hak bawah ni. Okey, so yang pertama sama dengan Mama Z keluarkan negatif 2. Bila Mama Z keluarkan negatif 2, Mama Z akan dapat kat sini X kuasa 4 dan dekat belakang ni ada Y kuasa 4. Di tengah akan ada positif 2 X kuasa 2 Y kuasa 2. Mama Z susun macam tu per dengan hak bawah ada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Sekejap Sebenarnya sebab Mama Z menulis 90 darjah ni, dia sebenarnya agak penat. Sebab dia 4 jam. X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, kalau ikutkan soalan, seperti Mama Z nak tinggalkan jawapan ni saja dan Mama Z seperti nak mematikan benda ni. Nak mematikan yang bawah dengan atas. So kita kaji. Boleh tak dia mati? Tengok Mama kaji. Ni kita conteng X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kalau Mama Z buat kuasa 2 dia jadi apa agak-agak? Sebab ni ada kuasa 2 kan? Jadi Mama Z buat seketul, 2 ketul. Kita nak tengok jadi tak yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hak ni dapat berapa? X kuasa 4. Mama. Oh, jadi. Hak ni darab hak ni. Tadi awak dapat X kuasa 4 kan? Mama tulis dulu X kuasa 4 dapat X kuasa 2 Y kuasa 2 kan? Ya, Ma. Okey, hak ni pula. Hak ni dengan hak ni pula. Dapat berapa? X kuasa 2, Y kuasa 2. Mati je lah. Hak ni pula. Y kuasa 4. Jadi sebenarnya yang atas tu kita boleh ringkaskan dia menjadi negatif 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2 per dengan hak asal X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Dan sebenarnya benda ni akan mati dan terbuktilah jawapan kita tu adalah negatif 2. Nak oyak soalan exam, senang ke susah tu lah dia. Therefore, shown. Gitu. Macam mana? Boleh? Boleh, Mama. Okey. Mama bagi homework sebelum besoknya. Kuliah awak bila pula? Kuliah A2? Minggu ni ada lagi tak kuliah?
Ada lagi tak minggu ni? Kan habis dah 2 jam. Kuliah tak ada Mama. Tutor ada hari Khamis. Pukul 12. 12. Maksudnya minggu ni awak tak masuk lagi lah 1.4 ni. Ataupun nak suruh Mama Z ajar esok 1.4. Boleh je mana-mana. Boleh. So nanti Mama Z bagi satu soalan untuk awak buat dulu deh. Okey. Soalan yang awak boleh buat dulu ialah soalan nombor 17 je lagi. 17. Okey, sebelum hari Khamis deh. Buat hari Khamis, kita nak bincang Khamis. 17 dengan 12. 15 awak tak boleh buat sorang-sorang. Okey, 15 kena ada guide. Jadi perancangan Mama Z hari Khamis, Mama Z nak masuk subtopik 1.4. Tapi sebelum tu Mama Z terang dulu soalan nombor 17 ke. Tapi kalau tak ada masalah, Mama Z terus. Contohnya pelajar buat, ada masa lapang petang ni dia ngantuk tapi dia buat mat, dia selesai, tak ada masalah. Jadi hari Khamis terus Mama Z masuk 1.4. Boleh? So Mama Z start awal untuk awak sambung yang Mama Z suruh buat tadi tu. Okay, nombor 12, nombor 17. Dan kalau awak rasa berani, rasa okey, awak buat nombor 15. Boleh tak? Boleh Masya Allah. Sebab Mama Z akan habiskan awal ni and then awak ada masa gap sikit untuk awak buat latihan sendiri dan untuk jimatkan data pelajar lah. Yang video Mama Z akan bagi by kelas. Awak jangan tengok kelas lain sebab kelas lain, nombor lain Mama Z bincang. Bergantung kepada progres kuliah dia. Okay? Tapi kalau awak combine semua, awak akan dapat satu set yang penuh lah. Kita kena rajin je. Pensyarah kita dah rajin, kita kena rajin je. Jadi kerja kita jadi cepat. Yang ada masalah tak faham, tak nak bagi tahu tu pun Mama Z kena korek rahsia lepas ni. Dia tak boleh tak bagi tahu. Kena bagi tahu sebab Mama Z nengok kertas soalan awak tu kan. Kita tengok awak jawab macam mana. Okay, so sementara itu Mama Z stop recording.